Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey tuan-tuan, saya sekarang ni berada di dalam kebun getah. Melihat sendiri dengan lebih dekat, saya hendak tunjukkan kepada tuan-tuan bagaimana penoreh getah menjalankan tugas mereka. Okey, kalau tuan-tuan lihat, ini adalah pokok getah yang baru ditoreh. Dan susunya sedang pun mengalir. Dan sekarang ialah pukul 9.30. Dan susu ni dijangka akan mengalir sehingga ke pukul 10.30. Itu iaitu apabila panas terik matahari, maka susu ini pun akan berhenti. Okey tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat di dalam cawan getah ini ada skrap yang telah ditoreh beberapa hari yang lalu. Okey, sekarang tuan-tuan, beginilah pekerjaan seorang penoreh getah yang menyara kehidupan, membelah, menyara keluarga dengan tenaga. Ini adalah pokok-pokok getah di dalam kawasan kebun getah. Lihat tuan-tuan, susu getah ini telah pun berhenti mengalir. Pokok getah ini tuan-tuan, nasiblah kepada penoreh getah. Jika pokok getah ini saiznya besar, maka ia mengalir susu lebih banyak dan tidak berhenti-henti. Tapi bagi pokok getah yang kecil-kecil, yang susunya sedikit, aliran susu tu berhenti dengan lebih cepat. Okey, kalau tuan-tuan lihat, ini pokoknya lebih besar dan susunya mengalir tak berhenti-henti dalam cawan tuan-tuan. Okey, mengikut keterangan penoreh getah ini, besok skrap ini sudah menjadi beku dan boleh dikutip untuk dijual. Dalam 500 pokok ini tuan-tuan dijangka dalam 3 ataupun 4 guni. Dan pendapatannya antara 250 ke 350. Dan dibahagi pula dengan 50-50 dengan pemilik kebun getah. Maka pendapatan penoreh dalam 1 minggu lebih kurang 100 lebih. Dalam 1 bulan 400 lebih. Cuba tuan-tuan bayangkan dengan pendapatan sebanyak 400 lebih 1 bulan. Bagaimana hendak menyara keluarga. Inilah penderitaan penoreh-penoreh getah yang sepatutnya diambil tahu atau diambil peduli, supaya harga getah boleh lebih tinggi dan pendapatan penoreh lebih bertambah. Ataupun perlu ada satu usaha yang lain, ikhtiar baru selepas menoreh getah, ada lagi satu pekerjaan sampingan yang boleh mendatangkan pendapatan. Kalau nak diharapkan tuan-tuan dengan pendapatan sebagai penoreh getah ini, maka sukarlah bagi seorang penoreh untuk menyara kehidupan keluarga mereka. Jadi seorang penoreh di sebelah petang perlu melakukan pekerjaan yang lain supaya mendapat pendapatan lain seperti menyisir rumput dan sebagainya. Tuan-tuan, kalau beginilah keadaan penoreh getah, 10 tahun atau 20 tahun pun nasib seorang penoreh getah tidak akan berubah. Jadi perlulah pihak-pihak yang bertanggungjawab perlu memikirkan satu keperluan ataupun satu tanaman sampingan untuk penoreh-penoreh getah. Tanam di lorong-lorong kebun getah ini supaya ia menghasilkan pendapatan sampingan. Dan pihak-pihak yang berkenaan perlu memikirkan
nasib penoreh-penoreh getah ini. Jika penoreh getah ini mempunyai keluarga yang ramai, tentulah pendapatan sebanyak RM400 itu tuan-tuan tidak cukup kalau hidup di Malaysia ni. Hidup di Malaysia ni tuan-tuan perlukan pendapatan sekurang-kurangnya RM3,000 untuk menyara sebuah keluarga. Itu pun dikira mencukupi untuk kehidupan, tetapi tidak ada lebih, tidak ada simpanan. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah yang saya boleh kongsi dengan tuan-tuan, bagaimana kepayahan seorang penoreh getah meneruskan kehidupan mereka, di mana saya sendiri berada di kebun getah dan melihat susu getah mengalir. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika tuan-tuan sukakan video ini, sila subscribe, like, komen dan share dengan teman-teman anda di mana saja mereka berada, sama ada melalui Facebook, Instagram, atau grup WhatsApp atau lain-lain saluran yang tuan-tuan ada. Jumpa lagi dalam video-video yang akan datang.